feel your love. I just wanna feel your love. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam subjek investment. Okey, so hari ini kita akan masuk chapter yang baru, iaitu chapter yang ke-8 chapter yang ke-8 itu sambungan daripada chapter yang 7, daripada chapter 7, iaitu berkenaan dengan bond lagi, tapi this one kita bincang berkenaan dengan strategi untuk kita buat portfolio untuk bond. Okey, so tanpa buang masa lagi, kita teruskan. Okay, so seperti yang kita tahu, previous chapter pun saya dah discuss, bond ni dia berbeza dengan equity. Memang totally different lah, tapi dia serve for the same function lah, which is bond dengan equity ni adalah sumber kewangan bagi syarikat, sumber kewangan, sumber modal bagi syarikat. So syarikat kalau dia perlukan modal, dia akan issue sama ada saham ataupun bond lah, right? And then ada satu lagi kita panggil preferred stock. Okay, tapi that one biar dulu. Okay, so bond ni kita tahu dia adalah fixed income, yang mana bond ni kalau kita sebagai investor, kita beli bond, kita punya income tu adalah fixed, right? For example, kalau bond tu dia punya maturity 10 years, kupon dia 10%. So kalau kita beli satu bond, nilai dia 1000, so 10% daripada 1000, maknanya kita akan dapat 100 every period, right? Every period. So maknanya tahun ni dapat 100, tahun depan dapat 100, tahun satu lagi pun dapat 100, sampailah tahun yang ke-10, right? So dia adalah fixed income, right? Fixed. So maknanya untuk tahun depan punya pendapatan tu kita boleh anggarkan. Tak sama macam equity. Equity dividen dia tak fix. Dividen dia tak fix, sebab dividen dia bergantung kepada pelbagai faktor lah. Kita ada faktor keuntungan. Paling utama ni sekali adalah faktor keuntungan. Kalau ada keuntungan, maknanya ada chance untuk dapat dividen, right? Satu lagi, untuk dividen ni, satu lagi, dividen ni dia bergantung kepada dividen polisi syarikat, right? Dividen polisi, so depends on syarikat lah. Even though dia dapat untung ke, board of director akan decide lah berapa percentage dividen perlu dibayar kepada pemegang saham, right? Maknanya untuk dividen ni kita sukar untuk kita anggarkan dia punya income tu berapa. Tahun depan punya dividen, kita tak dapat kepastian secara 100% lah. Tapi untuk bond ni kita dapat kita dah pastilah tahun depan kita akan dapat berapa, tahun depan satu lagi pun kita akan dapat berapa. So tak perlu risau berkenaan dengan bond. So kita consider dia sebagai fixed income portfolio, right? So portfolio ni sama macam maksud sebelum ni lah. So dalam bond portfolio ni maknanya you punya portfolio tu ada beberapa bond. Don't put all eggs in one basket, right? Okay, so bila kita sebut berkenaan dengan fixed income ni, biasanya untuk bond ni dia punya kadar keuntungannya kurang berbanding dengan saham. Sebabnya bond ni kita consider dia sebagai kurang berisiko lah. So maknanya kalau you beli bond, maknanya chances untuk dapat kupon tu tinggi lah, bergantung kepada rating syarikat tersebut, right? Okay, and then satu lagi kelebihan bond ni, fixed income ni, dia less volatility in term of dia punya harga bond tu, dia tak berbeza jauh sangat lah. Macam saham, dia boleh bergerak tiap-tiap hari, akan bergerak, right? Kalau kita tengok dalam bursa Malaysia tu, tiap-tiap hari dia bergerak harga saham. Tapi untuk harga bond ni, dia pergerakan dia ada, cuma tak terlampau agresif lah pergerakannya kalau nak compare dengan saham. Okay, okay, so kita boleh diversify kita punya bond ya. So bond ni pun dia, kalau portfolio kita tu, kita boleh combine juga portfolio untuk saham combine dengan elemen bond dalam kita punya portfolio. Tak ada masalah. Sebab apa? Kadang-kadang memang bagus juga kalau kita include bond dalam kita punya portfolio. Sebabnya bond ni dia kalau kita tengok poin yang ketiga tu, dia bagi tahu bond ni dia punya hubungan dengan saham tu dia tak ada hubungan. Kalau kita cakap
harga saham naik, bond pun akan naik. Tak, bukan macam tu. Sebabnya dia pergerakan dia tak ada hubungan lah. Kalau saham naik, bond belum tentu naik lah. Dia tak ada hubungan. Okay. So okay, kita terus kepada jenis-jenis strategi lah untuk kita buat, untuk kita create portfolio untuk bond ni kan. Okay, so dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kita ada 5 strategi umum berkenaan dengan bond punya portfolio. Okay, kita akan go through one by one. Okay, okay, yang pertama sekali passive passive portfolio strategies ni yang pertama. So passive ni kita tahulah, passive ni maknanya dia tak ada aktiviti sangat lah, dia slow kan. Okay, so passive portfolio strategies ni maknanya kita beli bond, kita simpan je, beli dan simpan, buy and hold. Okay, and then you akan dapat lah you punya coupon tu every year. Right, so itu strategi yang paling biasalah untuk passive. And then satu lagi adalah indexing. Indexing ni cara yang selamat juga, passive juga. Kenapa? Sebabnya index ini kita follow index, sebab bond pun dia ada index dia, kita follow. Okay, okay, ini untuk passive. Passive tak ada apa sangat lah. Okay, okay, yang kedua aktif, active management strategy. Aktif ni maknanya dia tak duduk diam lah, dia aktif selalu bergerak. Okay, aktif ni maksud dia kita sama macam saham hari tu. Aktif ni maknanya ada aktiviti beli dan jual secara aktif, maknanya secara berterusan, ada mungkin tiap-tiap hari ke, mungkin seminggu sekali ke, yang tu dah kira macam dah aktif lah. Okay, okay, so tugas active management strategy ni attempt to beat the market lah. Kita nak dapat untung yang lebih tinggi daripada market lah. Okay, okay, so itu adalah aktif. Okay, so kalau you passive maknanya you tak follow up you punya bond lah. You beli, simpan, and then you tak follow up, you tak tengok dah dia punya pergerakan apa semua. Tapi kalau aktif ni, okay, you akan selalu monitor you punya pergerakan harga bond tersebut. Okay, so itu adalah aktif. Okay, kenapa orang aktif ni boleh dapat keuntungan lebih tinggi? Sebabnya dia banyak faktor lah. Yang pertama dari sudut interest, yang kedua dari sudut, sebab interest dia fix, tapi kita investor punya required rate of return selalu berubah. So perbezaan di antara required rate of return di antara investor dengan tu mungkin berbeza. Contohnya macam ni lah. Okay, kita punya required rate of return contohnya 6%, tapi bond tersebut offer kupon sebanyak 5%. Kita nak 6%, tapi bond tu offer 5% sahaja. So bond tu menarik ke tak menarik? So sebenarnya bond tersebut tak menarik lah, sebab kita nak untung 6%, tapi bond tu offer 5% je. So maknanya keuntungan dia less daripada apa yang kita nak. So bila berlaku macam tu, kebiasaannya harga bond tersebut akan jatuh lah. Kita pun tak nak beli. Right, okay, katakanlah kita punya required rate of return sama 6%, tapi bond tersebut offer 8%. Maknanya kita nak 6 je, tapi bond tu bagi 8%, lebih banyak daripada apa yang kita nak. So kebiasaannya bond yang macam ni harga dia akan jadi lebih mahal lah, akan jadi lebih mahal. Okay, so interest rate, and then kita punya required rate of return tadi, yang apa yang pelabur nak ni selalu berubah. Kadang-kadang kita nak 6%, satu ketika berubah jadi 8% apa yang kita nak. Right, so macam tu So pelabur-pelabur ni dia akan ambil advantage daripada pergerakan required rate of return tu. Okay, okay, yang kedua dari sudut valuation analysis. Valuation ni maksud dia dari sudut company tu sendirilah. Kadang-kadang company tu perform, kadang-kadang company tak perform. Okay, even though dia punya coupon tu fix every period, right, tapi kadang-kadang kita was-was juga dengan syarikat tersebut. Kadang-kadang syarikat tu umum dia rugi, kita dapat kupon tak ada masalah walaupun dia rugi, tapi ada chances untuk company tu bankrupt. Bila bankrupt, kita ada risiko untuk tak dapat apa-apalah. Modal kita yang kita sumbangkan kepada syarikat pun akan burn kadang-kadang. Okay, so dia ada macam-macam lagi lah. Dia ada yield spread analysis, kita ada global tactical lah. Itu yang lain-lain. Okay, okey, dan berkenaan dengan aktif, tak nak cerita banyak sangat. Okey, ni yang saya dah cerita tadi lah.
Satu lagi bond swap type. Bond swap ni salah satu daripada active management. Yang ni pertukaran lah, kita jual dan beli pada masa yang sama. Tu kita panggil sebagai swap. Okey. Yang ketiga kita ada core plus management activities. Ni yang ketiga. Yang pertama tadi passive, yang kedua active, yang ketiga core plus. Okay, core plus ni very simple, which is combination of passive and active. Okay, ada bond yang kita beli dan simpan, and then ada juga bond yang kita beli and then kita nak ambil keuntungan daripada masa yang singkat, so kita jual terus. Mungkin minggu depan ke, mungkin keesokan harinya ke. Okay, so dia best of both world lah. Dia combine dua tu. Okay, so very simple lah. Okey, yang seterusnya, yang keempat kita ada match funding strategies, right? Okey, match funding strategies ni kita nak match ni maknanya kita nak bagi serasi, serasi. Okey, saya bagi contoh lah senang untuk faham match funding strategies ni. Yang pertama sekali macam ni lah, kita ada hire purchase ataupun pinjaman kenderaan, right? And then pinjaman kenderaan tu kita perlu bayar lebih kurang dalam 500 satu bulan lah. So kalau match funding strategies ni kita akan cari bond, ataupun combination of bond lah, yang mana yang memberi kita keuntungan around 500 per month juga, right? So kita nak matchkan di antara keuntungan bond tersebut dengan kita punya liability kita, tanggungan kita, right? So kita cuba nak match. So, kita tak nak untung, kita tak nak rugi, tapi kalau boleh kita nak matchkan supaya tanggungan kita tu akan hilang. Itu sahaja. So itu adalah match funding strategies. Yang ni kebiasaannya orang buat lah. Ramai orang buat yang ni, match funding strategies. Okay, in term of match funding ni mungkin juga kita nak matchkan dengan kita punya cukai peribadi ke, right? Kita ada cukai kena bayar every year, so kita nak cuba selesaikan cukai tersebut dengan keuntungan bond, kan ada orang buat macam tu juga. Okay, and then last kali contingent and structured strategies. Contingent and structured strategies. Okay, dia salah satu, dia macam active management jugalah, yang macam aktif juga, cuma yang ni lebih berstruktur ataupun lebih berstrategi sedikit lah. Yang ni kita ada timing, kita ada apa, bukannya kita just monitor. Kalau aktif tu kita just monitor, ada peluang keuntungan kita masuk, ada nampak ada kerugian kita keluar. Itu adalah aktif, right? Tapi untuk contingent and structured ni kita lebih tersusun, kita lebih tersusun, maknanya kita bukannya nak, kita dah rancang untuk keluar dan masuk tu pada masa-masa yang tertentu sahaja, bukannya anytime macam tu sahaja, right? So dia kena ada cushion spread, right? Kita cushion ni maknanya ada range harga yang kita nak lah. Macam kalau aktif, okay, kurang daripada RM900 kita perlu jual, macam tu, jual terus, right? Tapi untuk contingent and structured ni dia ada cushion dia, mungkin dalam 880 sehingga RM900. Itu cushion dalam range tu untuk berjaga-jaga, right? Okay, so dia tak ada jual dan beli spontaneously lah, senang cakap macam tu. Okay, so itu sahaja untuk chapter 8, very easy. So you kena tahulah, kita ada 5 strategi tadi kan, passive, active, core plus, kita ada match funding, and then last kali kita ada contingent and structured, right? So ada 5 strategi untuk menguruskan portfolio untuk bond. Okay, so very simple saja. Untuk chapter ni tak ada calculation. Okay, so wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.